السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم بالصالحات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni daripada hari pertama bagi bulan Muharram bagi tahun 1443 Hijrah. Perbahasan kita pada pagi ini ataupun tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan Muharram dan juga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebiasaannya bila mana setiap kali masuk kita pada bulan Muharram, kita masuk pada bulan tahun yang baru, maka perkara ataupun isu yang akan terlintas yang saban tahun akan diulang ialah berkenaan dengan kaitan Muharram dan juga hijrah dan juga beberapa perkara yang lain. Jadi dalam kesempatan kita pada pagi ini, sementara kita nak menunggu kepada syuruk ni, kita punya kuliah taklah sampai 1 jam, maknanya sekitar 40 minit ataupun 45 minit ni saja. Kita nak bahas 2 perkara. Yang pertama berkenaan dengan apa yang ada dalam bulan Muharram itu, dan yang kedua ialah kaitan bila mana cerita bulan Muharram ianya selalu akan disebut sekali berkenaan dengan hijrah Rasul. Adakah benar hijrah itu berlaku pada bulan Muharram? Okay. Jadi sebelum cerita tentang hijrah tu, kita nak tengok dulu apa yang terdapat bagi bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini termasuk daripada bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat. Kata dalam hadis, 3 bulan yang berturut-turut itu ialah bulan Muharram, iaitu Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah, dan yang kedua ialah Zulhijjah, dan yang ketiga ialah Muharram. Warrajabun mudhar, dalam hadis sebut, dan bulan Rajab itu mudhar ataupun tunggal ia. Maknanya ada 4 bulan dalam 12 bulan setahun itu, 4 bulan itu dikenali sebagai bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, dan kita sekarang berada pada bulan tersebut. Okay. Cuma yang kita kena tahu dan kita kena faham, di dalam sistem masyarakat Arab dulu, sebelum mereka menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat, masyarakat Arab tidak ada sistem kalender tahunan. Itu benda yang kita kena tahu. Yang ada pada waktu tu ialah bangsa-bangsa yang besar daripada tamadun-tamadun yang besar seperti Rom, Parsi, dan juga bangsa Cina pada waktu itu. Mereka ada kalender tahunan mereka. Adapun masyarakat Arab, mereka cuma ada bulan-bulan sahaja. Maknanya Muharram, Rajab, Safar, apa-apa semua ni sampailah kepada Zulhijjah ni, nama-nama itu bukan nama yang baru keluar selepas zahirnya Nabi Muhammad ataupun menjadinya Nabi itu pemimpin di Madinah. Nama tu dah lama daripada dulu lagi.
Kita boleh tengok perbahasan ni dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang menceritakan pada awal kitab tu ialah tentang penggunaan bulan-bulan itu dan nama setiap bulan itu. Muharram itu mai pada perkataan haram yang bermaksud tidak berlaku peperangan. Maknanya waktu itu ialah waktu berdamai. Dan itu ialah sebahagian daripada keadaan masyarakat Arab jahiliah. Dan bila mana bangsa-bangsa lain menerima Islam sebagai agama mereka, termasuk juga kita bangsa Melayu menerima Islam sebagai agama, yang mana kalau kita tengok sejarah orang Melayu menerima Islam ialah sekitar kurun ke-12 Masihi, itu yang paling awal, dan ada yang mengatakan 13, 14 dan 15. Itu sekitar kurun tersebut ialah kurun penerimaan orang Melayu Nusantara ini terhadap agama Islam. Jadi bangsa Melayu pun menerima sekali dengan penggunaan bulan-bulan dalam sistem kalender mereka, yang mana pada waktu tu orang Melayu hanya mengira hari dan tahun menggunakan apa yang dipercayai oleh Hindu. Okay. Jadi bila mana datang saja Islam kepada masyarakat kira, datang jugalah penerimaan kepada bulan-bulan itu. Cuma bila mana orang Melayu menerima Islam, mereka masih lagi terkena biasan fahaman-fahaman agama yang lama, terutamanya agama Hindu dan juga agama-agama lain yang pernah duduk di kawasan kita ni. Jadi ditokok tambah sikit kepercayaan pada bulan-bulan yang diletakkan dalam kalender hijrah ini. Antara yang paling teruk ialah kepercayaan kepada sialnya bulan Safar bagi sebahagian orang Melayu. Dan bagi sebahagian masyarakat Melayu lain, terutamanya di Jawa, mereka percaya sial itu bukan hanya pada bulan Safar, tapi ia bermula pada bulan Muharram lagi. Ada sebahagian masyarakat seperti itu. Okay. Cuma itu semua tidak ada dalam Islam. Ceritanya hari ini kita nak cerita tentang apa yang ada pada bulan Muharram itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW sebut, hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi kata, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Maksud hadis ni, kata Nabi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu 5 waktu ialah salat malam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi bila mana dia syarahkan hadis ni terhadap Sahih Muslim, syarahnya yang terkenal dengan nama Al-Minhaj, dia kata hadis ni tegaskan pada kita bahawa sebaik-baik bulan untuk berpuasa ialah bulan Muharram. Tapi kalau kita tengok dari segi perbuatan Nabi ni banyak berpuasa selepas daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu puasa yang wajib lah, ialah bulan Sya'ban. Tapi Nabi kata afdal puasa tu bulan Muharram. Tapi Nabi paling banyak berpuasa sunat selepas daripada puasa wajib ialah pada bulan Sya'ban. Kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itulah yang disebutkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh melainkan puasa wajib Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sunat pada bulan-bulan lain melainkan paling banyak pada bulan Sya'ban. Dari segi perbuatan Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban, tapi dari segi perkataan Nabi kata afdal puasa itu pada bulan Muharram. Okey. Kenapa jadi macam tu? Sebahagian para ulama dia membincangkan kenapa Nabi melebihkan puasa Sya'ban berbanding puasa pada bulan Muharram, sedangkan dalam hadis zahir menunjukkan Nabi SAW itu sendiri banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Okay.
Antara yang menyebutkannya, kalau kita tengok yang disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, dia jawab benda tu dalam Al-Minhaj. Dia kata yang pertama, mungkin sahaja keutamaan itu datang lewat, maknanya baru dapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla melalui Jibril yang cerita tentang kemuliaan bulan Muharram, sedangkan Nabi dah puasa dah pada bulan Syaban tu dengan banyaknya. Itu yang pertama, kemungkinan. Ini semua ihtimal. Yang kedua, boleh jadi juga pada bulan Muharram itu Nabi banyak keuzuran. Boleh jadi Nabi bermusafir, ataupun ada keuzuran-keuzuran lain sehingga tidak menyempatkan Nabi itu untuk puasa pada bulan Muharram lebih banyak. Walaupun dari segi zahir Nabi menyebutkan puasa bulan Muharram itu paling afdal. Jadi dalam bulan Muharram ini, ianya dituntut pada kita untuk memperbanyakkan puasa sunat. Memperbanyakkan puasa sunat. Selain pada tu, menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan kehormatan bulan haram, daripada dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Sebab dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut tentang kemuliaan bulan haram tu sendiri. Dan yang paling utama daripada bulan Muharram itu nak puasa pada hari apa, dan maklumat ni pun kita dah sedia ada dan sedia maklum, iaitu puasa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram yang dinamakan dengan puasa hari Ashura. Bila mana cerita tentang Muharram, cerita tentang Ashura, antara kumpulan yang melampau membesarkan hari ini ialah kumpulan Syiah. Hari ini sampailah kepada hari yang ke-10, setengah-setengah pecahan kepada Syiah ni telah buat upacara-upacara yang besar. Terutamanya yang berada di bahagian benua India. Sebab kalau kita tengok dari segi populasinya pun, Syiah lebih ramai di India dan Pakistan, walaupun negara besarnya ialah Iran dan juga Iraq. Tapi dari segi penganut ataupun yang berpegang dengan fahaman tu, ialah lebih ramai di sana. Terutamanya daripada kumpulan Ismailiyah yang berada di kawasan benua India ni, mereka dah buat perayaan, dah tarik kemah pada hari ni lagi. Tapi kita bukan nak cerita yang tu. Dan ada kumpulan yang tak buat apa-apa pun pada hari Ashura. Dia makan pada hari Ashura. Sebab tu amalan kita orang Melayu ni, ada sebahagiannya dia nak kacau bubur. Nak kacau bubur hari 10 tak apa, tapi jangan buat majlis jamuan hari tu. Nak buat bubur tak apa, agihkan untuk buka puasa. Tapi hari itu ialah hari berpuasa. Syiar Ahlus Sunnah pada hari Ashura ialah berpuasa. Bukan menangisi entah apa yang ditangisi, ataupun makan secara besar-besaran. Tapi syiar bagi Ahlus Sunnah itu ialah berpuasa pada hari tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana kalau tengok pada waktu tu, Nabi ni tengok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah membesarkan hari Ashura, sehingga sahabat kata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara." Hari Ashura ini hari yang dibesarkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi SAW, "Fa idza kana 'amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'." Sekiranya sempat dengan tahun depan, dengan izin Allah, kita akan puasa pada 9 dan 10. Tapi kalau kita tengok dari segi sirahnya, Nabi tak sempat hidup pada tahun seterusnya. Berdasarkan perkataan Nabi pun, Nabi kata, "Fa idza kana 'amul muqbil", sekiranya berkesempatan pada tahun yang akan datang. "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah", tidak sempat sampai tahun yang seterusnya melainkan Nabi wafat. Selain daripada itu, dalam hadis yang cerita tentang kelebihan puasa hari Ashura ini, bila mana Nabi ditanya oleh satu orang daripada riwayat Abu Qatadah Al-Ansari, "Wa su'ila an sawmi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah." Bila mana ditanya pada Nabi, apa keutamaan kelebihan puasa hari Arafah? Hari Arafah dah lepas dah, 9 Zulhijjah.
maka Nabi kata ianya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Waqad su'ila an saumi yaumi Ashura, dan telah ditanya pada Nabi tentang puasa hari Ashura pula. Maka jawab Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi itu ialah kelebihan keutamaan puasa pada hari Ashura. Okey. Berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, bila mana Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun depan aku akan puasa pada hari yang ke-9, itu ialah yang paling afdal yang disebutkan oleh sebahagian para ulama. Bahkan ini juga ialah qaul bagi Syafi'iyah, juga diterima oleh Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan lain-lain. Sebaik-baik puasa pada bulan Muharram ini yang kita tak boleh tinggal ialah puasa pada hari yang ke-9 yang digelar dengan nama Tasu'a, dan juga hari yang ke-10 yang digelar dengan nama Ashura. Sebaik-baiknya puasa 9 dan 10, dan sekurang-kurangnya berpuasa pada 10 Muharram itu. Okey. Itu isu berkenaan dengan kelebihan bulan Muharram. Okey. Selain pada tu, yang kita nak sebut juga dalam bab bulan Muharram ini ialah bab berkenaan dengan bacaan doa awal tahun dan akhir tahun, yang biasanya dilakukan. Mungkin sebahagian orang dia dah buat dah semalam. Okay. Pertama sekali kita kena tahu doa yang paling tepat dalam bab ni ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, iaitu doa yang Nabi ajar pada kita pada setiap kali melihat hilal, pada setiap bulan, bukan setiap tahun tapi setiap bulan. Doa yang berbunyi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang paling tepat untuk kita sebut bila mana kita masuk setiap bulan baru, bukan tahun baru. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, kau jadikanlah masuknya kami dalam bulan ini bil yumni wal iman, dengan keselamatan dan juga dengan keimanan. Wassalamata wal islam, kesejahteraan dan penyempurnaan agama yang kami anuti, iaitu Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Itu merujuk kepada anak bulan ataupun bulan yang baru masuk. Sebab apa? Sebab ini ialah untuk membuang kepercayaan sebahagian masyarakat Arab jahiliyah dulu, percaya kepada peredaran bulan ialah membawa kepada untung dan ruginya dalam kehidupan. Sial tak sialnya dalam kehidupan. Sebab mereka percaya. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan sebahagian bulan-bulan ni. Antaranya ialah was-sama'i wat-tariq, demi apa yang berada di langit dan demi bulan yang bergerak. At-tariq itu ialah planet yang bergerak. Sebab apa? Sebab ada kepercayaan dalam masyarakat Arab jahiliah, bulan-bulan, planet-planet yang bergerak ini memberi keberuntungan dan memberi kerugian. Sebab tu bila mana masuk bulan baru, Nabi ajar pada kita untuk berdoa dengan macam tu. Adapun ada yang dalam doa awal tahun dan akhir tahun, kalau kita baca dari segi sirah, kita akan nampak doa tu dia datang kemudian. Dia bukan ada pada zaman Nabi. Sebab tu kalau orang tanya apakah doa awal tahun yang paling tepat dengan Nabi, jawapannya tidak ada. Sebab cerita kalender hijrah ni bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Zaman Nabi memimpin Madinah, Abu Bakar memimpin orang Islam, tidak ada lagi kalender Islam, melainkan bulan-bulan saja ada. Cerita kalender Islam ni, tahun hijrah ni bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Jadi yang ada hanyalah doa ketika mana masuk bulan baru, yang tu ada. Okay. Untuk cerita bab hubung kait bulan Muharram dengan hijrah ni, yang pertama kita kena tahu bahawasanya bulan Muharram ialah bulan pertama yang telah dipilih oleh Umar Al-Khattab. Ini riwayat yang ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir. Bulan Muharram dipilih oleh Umar Al-Khattab sebagai kiraan bulan bagi tahun hijrah, dan ianya bulan yang pertama. Dalam setahun ada 12 bulan. Bulan pertama yang dipilih untuk disusun dalam kalender hijrah ni ialah bulan Muharram. Cerita asalnya ialah bila mana pemerintahan Umar Al-Khattab ni berkembang. Sebab kalau tengok Umar Al-Khattab, dia pegang agak lama, 10 tahun. Waktu 10 tahun tu banyak perubahan berlaku kepada
persekitaran orang Islam. Islam bukan hanya berada di semenanjung tanah Arab, Islam bukan hanya berada di Madinah, tapi Islam berkembang merentasi bangsa, merentasi sempadan semenanjung tanah Arab. Termasuk yang diislamkan pada waktu itu oleh Umar Al-Khattab ialah orang-orang Parsi yang berada di kawasan Iran dan Iraq pada waktu itulah. Dihantar sahabat dan juga dihantar tentera untuk menawarkan Islam. Akhirnya berlaku peperangan dan akhirnya sebahagian besar mereka memeluk Islam. Pada waktu itu jatuhnya kerajaan-kerajaan hebat ini, dan kerajaan-kerajaan hebat ini mereka ada susunan daripada kalender tahunan. Sehinggalah idea itu disebut oleh sebahagian para sahabat. Ada sahabat pergi jumpa Umar Al-Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa salahnya kalau kita buat bagi orang Islam ni ada kalender, ada tahun yang kita boleh kira?" Idea tu hakikatnya mencontohi perbuatan orang-orang yang bukan Islam dulu, iaitu daripada kerajaan besar sama ada Rom ataupun Parsi. Jadi Umar Al-Khattab melihat benda tu membantu untuk sistem pentadbiran negara ataupun pengurusan. Jadi dia terima idea tu sebab dia pun bukan daripada bab ibadah hakikatnya, tapi ianya ialah bab susunan ataupun kekemasan dalam pentadbiran. Jadi Umar Al-Khattab pada waktu tu dia melakukan musyawarah, melakukan mesyuarat dengan sebahagian sahabat-sahabat yang besar untuk kita buat kalender ni, kita nak ambil bulan mana dan nak mula pada peristiwa apa sebagai petanda itu tahun pertama bagi orang Islam. Maka berlakulah perbincangan. Ada yang beri cadangan supaya dikira bermula daripada tarikh lahir Nabi, ada yang beri cadangan supaya dikira daripada tarikh wafat Nabi. Kedua-dua tu ditolak oleh Umar Al-Khattab kerana kedua-dua tu mencontohi kepada orang bukan Islam, terutamanya mencontohi Kristian, sebab mereka mengira daripada kelahiran Isa Al-Masih. Jadi adalah satu cadangan kata kita kira daripada permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang Nabi hijrah itu dikira sebagai tahun yang pertama. Pada waktu tu, pada zaman Umar Al-Khattab, tahun itu bukan lagi tahun pertama hijrah, sebab hijrah Nabi dah bermula lama. Dia mula daripada hari Nabi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Tahun tu diambil sebagai tahun yang pertama. Yang kedua, macam kita dah sebut tadi, orang Arab tidak ada kiraan tahun, mereka cuma ada kiraan bulan, dan nama-nama bulan itu ialah nama yang ada dalam kalender Islam sekarang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu semua ialah bulan-bulan yang memang dah clear, dah ada daripada zaman dulu lagi. Dan seterusnya, yang ketiga, bila mana dicadangkan cadangan tu pada zaman Umar Al-Khattab, beliau pun bersetuju. Lalu berlakulah musyawarah nak pilih bulan mana sebagai bulan pertama untuk melengkapkan ataupun susun balik kalender orang Islam tu. Ada yang cadang bulan Ramadan, ada yang cadang bulan-bulan yang lain. Sehinggalah Umar Al-Khattab sendiri dengan cadangan dia pilih bulan Muharram. Sebab apa? Sebab bulan Muharram itu orang Islam baru selesai melakukan haji. Orang Islam baru selesai melakukan haji. Jadi dia tidak ada kaitan dengan bulan itu sebagai bulan hijrah Nabi. Cuma tahun dikira sebagai tahun pertama ialah bermula pada peristiwa hijrah. Dari segi riwayat yang sahih, kalau kita tengok yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari, bilakah bermulanya hijrah Nabi itu? Hijrah Nabi itu bermula pada bulan Safar. Bermula pada 28 Safar, dan Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Itu yang disebut dalam Sahih Bukhari, itulah yang disebut dalam Rahiqul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri. Maknanya perjalanan hijrah Nabi tidak berlaku pada bulan Muharram, ianya berlaku pada bulan Safar, ia juga berakhir pada bulan Rabiul Awal. Okay. Cuma tahun yang bermulanya kata apa? Kalender hijrah itu ialah pada tahun berlakunya, waktu berlakunya, orang kata apa, dia punya hijrah Nabi itu sendiri. Jadi clear untuk bab tu. Kita nampak sini bahawasanya Muharram
tiada kaitan pun dengan hijrah Nabi, sebab hijrah Nabi berlaku pada bulan Safar. Dan cerita hijrah Nabi ni panjang, berbagai-bagai versi. Ada versi yang berlaku tokok tambah kerana perawi-perawinya ada yang pro kepada Ali dalam bab politik, lalu menambah watak Ali dalam bab hijrah itu. Dan ada riwayat-riwayat yang kurang sikit babak-babak yang selalu kita dengar. Antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga yang diriwayatkan dalam Rahikul Makhtum, ianya agak berbeza banyak daripada apa yang kita tahu. Antaranya yang kita tahu bahawasanya bila mana Nabi keluar hijrah, Nabi berhijrah pada waktu malam. Nabi minta kepada Ali bin Abi Talib menggantikan tempat tidur Nabi. Itu yang kita selalu dengar. Tapi kalau kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apa yang disebutkan oleh Al-Dhiya Al-Umari dalam kitab sirah dia yang terkenal, dia kata hijrah Nabi itu berlaku pada waktu siang. Dan tidak ada pun cerita yang kata menggantikan tempat Nabi itu ialah Ali bin Abi Talib. Kita kena tahu, dalam bab periwayatan sirah ni, kebanyakan riwayat dia akan datang daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ada perbincangan di kalangan para ulama tentang sejauh mana penerimaan riwayat dia. Tapi kita tahu dia juga digelar sebagai Imamul Maghazi. Banyak riwayat sirah ni memang datang pada dia, yang telah dipopularkan oleh anak murid dia Ibnu Hisham. Sebab tu kita selalu dengar nama kitab Sirah Ibnu Hisham tu. Okay. Jadi dalam bab riwayat-riwayat daripada Ibnu Ishaq ni, dia terambil juga riwayat-riwayat daripada perawi-perawi yang Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah ni dia bukan Syiah yang pukul badan hari Asyura tu. Kita kena beza. Syiah Mufaddilah ni Syiah tu maksud dia apa? Orang yang pro Ali. Kita tak boleh kata orang tu sembah Ali lagi. Orang yang pro Ali. Dalam banyak keadaan dia lebih setuju adanya, wujudnya watak Ali situ. Dia tak pertuhankan Ali. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian perawi, bahkan perawi itu daripada perawi yang Imam Bukhari ambil hadis pada dia. Ada sebahagian mereka daripada kalangan Syiah Mufaddilah. Antaranya kalau kita tengok guru kepada Al-Amir As-San'ani. Amir San'ani ni antara tokoh yang besar. Guru dia ataupun atas-atas lagi pada dia, Amir San'ani, antara kitab dia yang terkenal ialah Subulus Salam, yang sampai pada tempat kita ni orang duk belajar syarah kepada Bulughul Maram. Amir As-San'ani ni dia memang pro kepada Ali, dan dia pun kalau tengok daripada kumpulan Al-Hadawiyah. Sebab kita kena tahu Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman ni dia berpecah kepada dua. Pertama Al-Hadawiyah, yang kedua ialah Al-Jarudiyah. Dua-dua dah convert jadi Isna Asyariyah, dan dua-dua sekarang nama dia ialah Houthi lah dari segi dia punya keadaan politik negara dia. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya mereka asalnya hanyalah mengatakan Ali afdal, tapi dia orang tak kafirkan Abu Bakar dan Umar. Dia isu dia sebab waktu baca sirah pertembungan sahabat tu, kebanyakan orang dia pro pada Ali, dia tak pro kepada perbuatan Muawiyah. Tu saja, tak kafirkan Muawiyah pun. Sebab tu kita akan tengok sirah-sirah ni kadang-kadang yang datang tentang hijrah ni banyak daripada perawi daripada Syiah Mufaddilah. Sebab tu kita akan tengok ada Ali ganti tempat tidur, lepas tu ada Ali dekat sini. Dia kadang-kadang benda tu diwujudkan untuk tunjukkan kelebihan Ali berbanding orang lain. Okey. Tak ada mengapa, isu tu bukan isu yang besar untuk kita bincang sini. Cuma nak bagi faham sini ialah bahawasanya hijrah bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Bulan Muharram ialah bulan pertama yang dipilih oleh Umar Al-Khattab untuk memulakan kalender Islam yang kita sebut sebagai kalender Hijri hari ini, yang sekarang sudah sampai pada 1443 Hijrah. Maknanya sudah 1443 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Bila hijrah tu berlaku? Hijrah tu berlaku pada bulan Safar, 28 Safar, sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal, ataupun sebahagian riwayat kata 11 ataupun 10. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya bulan Muharram dengan hijrah tak ada kena-mengena. Hijrah pada bulan Safar, tapi bulan Muharram itu bukanlah bulan yang saja-saja, bulan yang ada juga kelebihan dalamnya. Dan kelebihan yang ada pada bulan Muharram itu ialah berpuasa.
Berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis yang dah kita dengar tadi, Nabi sebut afdhalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, selepas daripada Ramadan, ialah berpuasa secara tatawwu', iaitu puasa sunat dalam bulan Muharram. Itu sahaja. Tidak ada lagi apa-apa benda yang terdapat dan yang di-up lebih ataupun diangkat lebih. Okey. Jadi benda ni kita kena selalu peringat, sebab perkara ni walaupun orang rasa saban tahun dengar, tapi kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang ada lagi orang. Sebab tuan-tuan semua kena sedar, walaupun kita berada pada tahun 2021 ni, dengan kemodenan, dengan akses maklumat yang begitu luas, orang boleh buka telefon dia dan boleh cari bilakah Nabi berhijrah yang tepat. Orang boleh search pun benda tu, Google boleh search, maklumat ni dah ada. Tapi tuan-tuan kena tahu, di bulan ini pun, di tahun ini pun, walaupun tahun yang dah moden ketika era 20 Masihi ini, masih lagi ada orang yang tak endah, tak peduli, tak tahu dan tak perasan benda ni. Jadi sebab tu kita akan selalu bercakap, dan itu memang benda yang memang dilakukan daripada para ulama yang dahulu lagi. Sebab tu kita akan tengok bila mana masuk bulan Syaban, bulan Rabiul Awal, benda ni diperingatkan balik. Tujuan dia apa? Sebab sifat manusia dengan bab-bab ilmu, bab-bab kebaikan, maklumat-maklumat berkaitan dengan pahala ni, syaitan akan ada program untuk lupakan kita. Itu benda kita kena tahu. Sebab tu kalau kita baca suratul Kahfi, apa kata Nabi Yusha' bin Nun selepas daripada Nabi Musa tanya, mana makanan tengah hari aku? Iaitu ikan yang dah dibawa bekal. Padahal ikan tu dah hidup bila mana Nabi Musa berhenti satu tempat, dia hidup keluar. Nabi Musa tidur, pembantu dia Yusha' bin Nun, sebahagian riwayat kata Yusha' bin Nun, tapi Quran tak sebut pun, Quran cuma sebut Fatah, seorang budak muda. Dia tengok ikan tu keluar masuk dalam laut. Dia tengok, dan Nabi Musa dah pesan kepada budak ni ataupun Nabi Yusha' ni, kalau benda tu berlaku, ketahuilah situlah tempat adanya satu orang lelaki nama dia Khidir, duduk situ. Okey. Tapi dia tengok, dan dia tengok Nabi Musa tengah tidur. Dia kata tak apalah, nanti lepas, ni dalam riwayat Ibnu Katsir, nanti lepas daripada Nabi Musa bangun, aku akan bagi tahu Nabi Musa. Tapi dia tak ingat. Itu pangkat orang yang duduk dekat dengan Nabi. Bila mana Nabi Musa tanya, mana ikan, mana makanan? Okey. Apa yang dia jawab? Apa yang dia kata? Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Tidaklah yang melupakan aku untuk beritahu tu melainkan syaitan, untuk aku ingat benda tu. Kalau dia yang jadi pendamping, kawan pada Nabi Musa boleh terlupa, dan kita kena tahu syaitan dia ada plan-plan yang tersendiri yang dia nak buat pada Nabi Musa. Bila mana turun perintah supaya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, apa yang ada dalam plan syaitan ni? Jangan bagi dua orang ni bertemu. Itu plan utama. Plan kedua, kalaulah dia orang bertemu pun, nak bagi bertemu dalam keadaan yang sudah lemah tubuh badan. Sebab tu kalau tengok, bila mana terlajak lebih tu, syaitan dia suka terlajak lebih. Sebab apa? Bila dah terlajak lebih, semangat nak bertemu tu dah kurang sikit. Dah tahu dah jauh, sebab terlajak tu agak jauh. Kalau kita baca dalam riwayat Ibnu Katsir, lebih pada satu marhalah dah 80 km. Tuan-tuan boleh bayang, nak jumpa kawan tu, kita dah terlajak 80 km dah. Contoh nak mari datang masjid, nak mari kuliah apa semua, terlajak masjid jauh, kita pergi tukar masjid lain. Tuan-tuan nak patah balik tu boleh, tapi waktu sampai tu dia dah macam orang dah start dah program, macam lemah dah sikit. Jadi kita kena sedar benda ni. Walaupun orang kata, alah tajuk ni duk bercakap, tiap-tiap tahun duk bercakap. Memang tiap-tiap tahun duk bercakap, dan kita tahu tiap-tiap minit syaitan berusaha untuk melupakan kita pada benda tu. Kalau kita rasa ianya tiap-tiap tahun. Okay. Jadi ini benda yang kita kena sedar, ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu ianya diperingatkan, diberitahu, disampaikan balik. Walaupun sebahagian maklumat ini dah ada dalam kalangan kita, dah pun kita tahu benda tu. Okay. Saya nak sebut sikit beberapa perkara yang ada sini. Antaranya ialah bila mana masuk tahun baru, kita tahu bahawasanya
sambutan tahun baru dalam Islam ialah satu benda yang tidak ada. Okay. Dan ianya ialah bab keduniaan semata-mata. Maknanya ianya ialah bab kebiasaan orang. Okay. Adakah salah kalau kita masuk tahun baru hijrah ni kita nak berdoa? Kita bukan nak bahas doa akhir tahun ni. Yang tu bab khusus. Nak berdoa, doa pada Allah semalam kita berdoa. Bukan nak baca doa akhir tahun, cuma doa. Masuknya aku tahun ni, aku nak ini. Secara umum. Bukan kita buat majlis bacaan doa awal tahun akhir tahun. Cuma kita nak berdoa. Secara umumnya berdoa tak ada masalah pun. Secara umum berdoa, dia tidak ada masalah. Cuma kalau kita menyangka perbuatan membuat doa itu ada silsilah dia dengan orang-orang yang dahulu tu, utamanya Nabi, benda tu tak ada. Ataupun benda tu silap. Tapi nak berdoa, nak pasang niat baru, nak perbetul muhasabah diri, itu boleh. Secara umumnya benda tu dibenarkan. Dan itu ialah benda yang dituntut. Dan memang agama kita ni ajar, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Bahkan benda tu ialah tiap-tiap hari pun sebenarnya. Okay. Cuma nak sebut pada kita, sebahagian orang mungkin dia rasa masuk tahun baru dia nak set something, dia nak teguhkan dia punya kata apa? Dia punya hadaf dia punya matlamat dia nak bulatkan. Benda tu tak ada salah pun secara umum. Cuma dia jangan rasa itu ialah tuntutan yang agama kita ajar. Agama kita mengajar untuk kita muhasabah diri tiap-tiap hari, untuk kita betulkan tujuan matlamat hidup tiap-tiap hari, buat baik dengan orang, dengan ibu bapa, dengan pasangan, tiap-tiap hari benda tu dituntut. Bekerja dengan penuh semangat, dengan amanah, itu tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap tahun tapi tiap-tiap hari. Okay. Cuma untuk menguatkan diri, peringat diri, rasa umur dah makin bertambah, muhasabah diri, berapa banyak amalan yang dah kita buat dalam keadaan ataupun dalam hari, dalam tahun yang dah kita masuk ni. Benda tu tidak dihalang dalam agama. Bahkan itu ialah bab yang terpuji. Cuma nak kena faham, ia bukan benda yang diwajibkan, ia bukan benda yang perlu dilakukan dengan upacara, dengan kata apa, kaifiat tertentu. Benda tu tak berlaku dalam agama. Okay. Ianya ialah satu bab untuk kemaskan pengurusan diri satu orang tu, maka ianya tiada masalah secara umumnya. Okay. Jadi itulah apa yang dah kita sebutkan sedikit sebanyak secara umumnya. Saya simpulkan sekali lagi yang terakhir, perbincangan kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan benar ataupun tidak Muharram itu bulan hijrah Nabi. Jawabnya tidak. Bulan hijrah Nabi ialah Safar dan juga Rabiul Awal. Okay. Yang kedua, bilakah berlakunya penetapan bulan Muharram sebagai tahun pertama hijrah? Ianya berlaku pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Maknanya zaman Nabi jadi pemimpin Madinah, zaman Abu Bakar pun tidak berlaku benda tu. Berlakunya pada zaman Umar Al-Khattab. Okay. Seterusnya kita dah bahas tadi tentang keutamaan bulan Muharram. Pertama, dia dah bulan haram. Kedua, Nabi sebut bulan ini ialah bulan afdal puasa. Dan Nabi mention lagi hari apa yang afdal itu, iaitu pada hari Ashura. Dan yang terbaiknya ialah puasa 9 dan 10. Dan perbuatan sebahagian orang yang berdoa secara berupacara dengan doa awal tahun dan akhir tahun, perbuatan tidak ada sandaran, tapi berdoa secara umumnya boleh. Dan doa yang paling tepat ialah yang diajarkan oleh Nabi. Tiap-tiap masuk bulan baru ialah kita berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan berkat, dan ianya menjadi satu pencerahan yang mungkin dah ada sebahagian kita, tapi peringatan balik tentang maklumat-maklumat ni. Dan saya rasa kita berpada situ je lah untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala bukakan hari kita dengan hari yang baik, dengan perancangan yang baik, dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan peluang untuk kita melakukan. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.